Konon-konon mengharapkan tahun tahun depan dah ada orang teman. Orang teman okey lagi. Orang kejutkan sahur. Tapi yang paling penting sekali kan, orang nasihat kat saya yang saya akan bagi tahu orang iaitu, hai, selamat datang ke podcast kami. Saya Faiz. Saya Anis. Ramai remaja bertanya soalan pada kami tentang cinta. So, mari kita jawab dalam segmen Bukan cinta biasa. Macam mana nak tahu orang tu jodoh kita? Kita pun tak tahu. Kita pun jodoh. tak tahu betul. Jodoh yang betul ke tak nak, untuk kita kan? nak cari tu sana. Nak fikir macam nak tahu dia jodoh. Sebenarnya bila fikir balik, memang kita pun tak tahu dia jodoh kita. Pada hakikatnya kita tak tahu sebab jodoh ni rahsia Allah. Kan? And dah tertulis dah pun jodoh kita. Dan insyaAllah kita mengharap, kita doa sampai ke syurga lah jodoh kita. Amin. Kan? Kita kata orang tu suka kat kita, tak semestinya dia jodoh kita. Kan? Jodoh tu adalah bila ada jodoh tu maksudnya orang tu akan kahwin dengan kita. Kan? Bila na'udzubillah ada berlaku kan, perbincangan dan sebagainya, dan juga ada yalah benda realiti kan, masyarakat kita ada perpisahan dan sebagainya, itu menunjukkan dah tak ada jodoh. Dia bukannya jodoh tu bukannya kita boleh kata oh yes dia jodoh kita dan even dah kahwin pun yes. Ya, dia mungkin jodoh kita for now kan. Tapi kita tak tahu apa yang berlaku seterusnya kan. Betul. Jadi so macam mana nak tahu tu jodoh kita? Itulah at the end sebenarnya bagi saya dia akhirnya berbalik kepada diri kita sendiri. And bukannya orang itu betul tak orang ni jodoh aku. Dia sesuai tak dengan aku? Dia serasi tak dengan aku kan? Kadang kita banyak fikir macam tu, sesuai tak dengan aku, serasi tak dengan aku dan sebagainya lain. So at the end sebenarnya adalah macam mana kita nak tahu orang tu jodoh kita? Sebenarnya dia berbalik kepada diri kita sendiri kan. So apa yang kita nak capai sebenarnya dalam perkahwinan kita kan, apa yang kita nak dapat dalam rumah tangga yang kita nak bina ni. Apa yang paling penting sekali sebenarnya preparation diri kita kan, kita diri sendiri. Kita kan, tujuan kan atas untuk apa kita nak berkahwin sebenarnya kan. So jadi bila kita ada tujuan yang clear kan, ya tujuan yang jelas kan, kenapa, apa yang kita nak dapat semua tu. So benda-benda inilah kan, perkara-perkara inilah yang akan membantu kita untuk kita mendapat jodoh yang mungkin tepat ke? Jodoh yang tepat yang sesuai kot. Jodoh yang sesuai untuk kita. Dan berdasarkan apa yang kita nak capai dalam rumah tangga kita tu. Okey. Menarik kan. Kak Anis kita menarik lah. Panggil Kak Anis lah. Sebab kita acah-acah sini kan. Acah-acah abang dan kakak. Okey, acah-acah abang dan kakak. Okey. Bila kata untuk lelaki kan. Bila kata nak kahwin tu, ramai orang cakap nak kahwin, nak ada orang teman. Ada saya pernah terbaca, ya Allah, terbaca waktu Ramadan kan. Harapnya hari ni ataupun tahun ni adalah Ramadan terakhir lah sahur sahur sendiri dan mengharapkan, konon-konon mengharapkan tahun depan dah ada orang teman. Dah ada orang teman okey lagi. Orang kejutkan sahur. So orang fikir nanti ada kahwin, ada boleh masakkan, ada orang untuk tempat kita bermanja, sweet. Itu tak dinafikan lah. Memang betul, memang itulah perkahwinan. Ada kasih sayang antara suami dan isteri. Tapi at the end of the day, itu bukan tujuan utama kan. Dan benda tu kadang-kadang kita mengharapkan orang suka kita, sweet dan sebagainya. Berapa tahun boleh tahan? Macam kita mengharapkan lah, contohnya orang kejut sahur kita, orang masakkan kita sedap-sedap apa semua kan. Kami bergila-gila bangun. Ada hari saya bangun, ada hari macam tu lah. Tapi kebanyakannya tak payah. Jadi kalau kita mengharapkan contohnya ada orang masakkan untuk kita sedap-sedap dan sebagainya lah, macam kita ni raja dan permaisuri kan. Jadi kalau itulah tujuan kita nak berkahwin kan, nak ada peneman macam-macam lah yang best tersedia. So apa jadi bila kita berkahwin kan, tiba-tiba kita tak dapat benda yang kita nak tu. So kita akan kecewa, kita akan rasa sedih, kita akan salahkan pasangan kita, akan berlaku retakkanlah pergaduhan dan sebagainya. Jadi akhirnya benda itu tidak membawa kebahagiaan dalam rumah tangga kan. Tapi itulah banyak kot dengar kes-kes. Ada satu pernah baca artikel ke surat khabar kan, antara punca-punca orang bercerai dan sebagainya. Ada benda yang macam tak logik. Benda remeh, kadang ubat gigi terlupa nak tutup. Penutup tu pun boleh jadi pergaduhan kan. Ada yang suka picit dekat atas. Ubat gigi tu kan, ada yang suka picit kat bawah. Di bawah boleh jadi gaduh, boleh jadi sampai to the point. Ini cerita betul kan, kat surat khabar dan sebagainya kan, to the point bercerai sebabkan benda-benda kecil. So kita kena tanya balik lah persoalan kita kan. Apa kita nak dan kahwin. Ada juga isu yang bila kita baca kat surat khabar tu kan, tiba nampak si isteri macam dah tidak cantik kan, makin kusam lah dan sebagainya. Itu pun boleh menjadi punca kan perpisahan kan.
Jadi bila kita fikir balik kan, kalau itulah menjadi punca-punca perpisahan, adakah benda itu yang menjadi tujuan kita berkahwin kan? Betul. Kan cantik ke, ataupun ada juga isu kan bila dah tak ada dulu kira pasangan kita tu mungkin sedang berharta kan, ada duit kan, selesa, tapi tiba-tiba ada satu point diuji kan, dah tak ada harta, kita pasangan itu pun meninggalkan pasangannya kan. Betul. Jadi adakah tujuan berkahwin itu disebabkan harta kan? Adakah sebab sebab cantik semata ke, sebab harta semata ke, sebab pangkat semata ke kan? Jadi sangat menariklah apa yang Rasulullah dah ajar kita tu kan, berdasarkan hadis dia untuk pemilihan jodoh ni. Famous kan? Empat apa nama? Empat ciri-ciri. Empat ciri-ciri kalau kita nak memilih seorang isteri lah, pasangan kita lah kan, untuk lelaki. Yang pertamanya cantik kan. Yang kedua harta. Keluarga, keturunan kan, keluarga. Dan yang keempat agama. Yes. Jadi maka Rasulullah kata apa? Boleh pilih empat-empat ni kan. Tapi yang terbaik Rasulullah kata pilihlah berdasarkan agama. Kan? Sebab apa agama? Sebab agama ni ialah kita at the end of our destination, ialah kita nak masuk ke syurga tu kan, ke jannah kan, nak cinta. Ya ramai bila kadang tengok ialah pasangan-pasangan ramai kan, hashtag kan, couple til jannah kan, hebat. Cinta til jannah kan. So akhirnya semua orang nak kan, ke syurga kan, ke jannah. Semua orang nak benda-benda baik kan, rumah tangga yang baik, pasangan yang baik. Semua nak jodoh yang baik. Tak ada siapa kat dalam dunia ni nak akan pilih aku hari ni aku tak kisah, aku nak yang dia kan. Tak. At the end of the day, dia akan mempersoalkan jodoh tu dari segi dia nak yang terbaik untuk dia kan. Tapi terbaik tu ialah subjektif lah kan. Sebab tu macam mana terbaik di mata orang lain, terbaik di mata kita. So siapa yang menentukan siapa yang terbaik? Kita kena balik pada hadis lah, apa yang Rasulullah sebut, dan juga insyaAllah apa yang Quran dan Sunnah sebut lah kan, apa yang kita nak capai kat dunia ni. So sebenarnya perkahwinan ni and dia adalah jambatan ke syurga lah. Jambatan ke syurga. Betul. Jadi bila kita clear kan tujuan kita berkahwin untuk nak ke syurga kan, kita pilih seseorang tu berdasarkan je lah insyaAllah agama kan. Tapi nak pilih seseorang tu berdasarkan agama pun kadang-kadang kita ada salah faham kan. Dalam keadaan diri kita ni pun kita tak berusaha untuk mendidik menjadikan diri kita ni yang terbaik kan dari segi agama kan. Tapi kita mengharapkan pasangan kita tu soleh kan, bidadari syurga kan. Tapi dalam keadaan diri kita pun tidak berusaha ke arah itu. Jadi akhirnya kalau kita berkahwin sekalipun, dia akan menyebabkan rumah tangga kita tu tetap tidak menjadi bahagia. Sebab sebab apa? Macam-macam sebab. Yelah kita mengharapkan orang lain yes, tanpa kita buat sesuatu untuk diri kita kan. Tapi yang paling penting sekali kan, orang nasihat kat saya yang saya sampai sekarang masih memegang dan juga bila orang tanya, memang benda ni yang saya akan bagi tahu orang lah, iaitu kita jangan letak any expectation kepada pasangan kita. Kalau kita letak expectation, memang kita akan frust. Sebab pada akhirnya memang pasangan kita manusia, kita ada kelemahan kan. So dan juga untuk lelaki kena tengok, bukan tengok apa sepatutnya isteri beri hak pada lelaki. Selalu orang contoh bila lelaki, isteri patut keluar satu list kan, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi bila isteri pula, apa hak sebagai suami kena bagi kepada isteri, 1, 2, 3, 4, 5. So masing-masing nak menang sama-sama, lalas tak mengusaha untuk kebaikan. So yang paling penting ialah kena banyakkan memberi. Yes, kan? Memberi. Dan juga yang paling penting ialah kalau kita lelaki, kita jangan baca apa ciri-ciri apa ciri-ciri perempuan yang kita nak, ataupun apa ciri-ciri isteri yang sepatutnya bagi pada suami lah. Kita kena baca kita. Apa ciri-ciri suami misali, contoh. Apa ciri-ciri betul. Suami yang baik. Suami yang baik kan. Macam mana Rasulullah sebagai seorang suami, kita mencontohi kan? Mencontohi Rasulullah SAW. So benda tu yang paling penting kan. So nak menjawab kan, rasanya dah dan akhir sekali kan? Itulah akhir sekali pun Allah dah kata dalam Al-Quran InsyaAllah lah kan, perempuan yang baik untuk lelaki yang baik kan. Dan juga sebaliknya. Jadi sebab tu at the end sebenarnya kita kena berusaha untuk diri kita. Maksudnya kita mantapkan diri kita, kita perbaiki diri kita. Jadi dan insya-Allah kan, jodoh yang selama ini menjadi rahsia tu Allah yang akan datangkan secara tiba-tiba. Sebenarnya setiap daripada kita ni ada dah jodoh kita masing-masing. Tapi mungkin jodoh kita tu tersesat kan. Dia naik kereta api, dia tersesat ke lencong sana, lencong sini, dia naik terbang, tiba saya kat overseas, kat Adelaide, tiba terjumpa kat sini. Saya dengan isteri tak pernah expect
bertemu jodoh jodoh di luar negara kan. Di luar negara lah. Luar Macam negara saya kan. belajar di luar negara dan isteri saya belajar sama-sama jumpa kat sini kan. Juga alhamdulillah. Tapi kita lain universiti Yes, kan. Kita lain universiti, tak berjumpa sangat. Tidak berjumpa sangat kan. Tak kenal lah, tak kenal. Dan alhamdulillah lah kan, ada sini kat sini dan sebagainya memperkenalkan. Ada sini yang kenalkan kita ada dua ustazah kan. kat sini yang alhamdulillah lah. Kita tak tahu kan, kita tak tahu. So bagi saya lah time tu time tu umur apa 21, 22. Oh, rasa nak kahwin tu, rasa macam nak pergi overseas, nak study 3 tahun, balik kerja 6 bulan, kahwin terus. Kan? Rasa nak macam ultimate lah, macam memang nak kahwin. Sebab rasa macam Yelah biasalah dulu rasa macam nak kahwin apa ni lah sebagainya. So itu saya kan. Dan juga ada juga kisah-kisah lain lah yang saya dekat macam tak boleh terbayang lah terjumpa kat sini. Memang macam memang betul rahsia lah. Dan itulah nak katanya Allah akan datangkan jodoh kita pada masa yang tepat. Yes. Pada masa yang tepat tu pun rahsia Allah, dan Allah tahulah bila dia nak datangkan jodoh tu kepada hamba-Nya kan. Jadi kita ni, dan saya rasa memang itulah rahsianya. Maksudnya saya ketika itu clear kan untuk apa kita nak berkahwin. Betul. Tujuan nak berkahwin. Jadi bila dah clear tujuan dan sebagainya tu, kita mantapkan diri kita, perbaiki diri kita, dan tiba-tiba Allah pun datangkanlah jodoh kita pada masa yang tepat. Dan akhirnya kita pun berkahwin. Kita tak expect pun berkahwin ketika belajar, tapi itulah nak kata Allah kata tapi insya-Allah lah kan, saya itu memang pada nak masa yang tepat. Impian lah nak kahwin. Tak tahulah masa nak rasa macam nak kahwin lepas sebelum ketika belajar kan. Waktu study waktu tu last final year. Final sem. Saya final sem. Final sem, saya final year. Final year, yes. Ada juga cabaran kita akan bincang next episode. Cabaran-cabaran family ni. Macam mana family nak yakin kita nak kahwin ketika belajar ni kan, dalam keadaan kerja macam mana dan sebagainya. Itu kita akan bincang nanti. Next episode. Jangan lupa subscribe, like dan follow lah kalau boleh kan, supaya tak termiss lah kot soalan. Tak termiss. Tapi yang menarik lah sebab betul juga kan soalan. Ada dua soalan ni kan. Pasal fokus kita akan bincangkan macam mana tackle ni parents family macam mana nak bagi macam mana nak buat parents tu bagi kita kahwin. Kita kahwin sebelum study. Ketika belajar. Sebelum study jangan. Last sekali lah, bagi saya nak habiskan, saya rasa kahwin ni bukan magic lah. Dan orang jangan anggap lepas kahwin insya-Allah orang akan jaga saya akan lebih beriman, ada orang tu support saya sama-sama baca Quran. Janganlah. Jangan expect dia itu usaha. Di khayangan sahaja. Yes, ada yang rasa nanti insya-Allah ada orang boleh kujut subuh, masak semua. Jangan letak expectation, usaha pada diri kita, perbaiki diri kita. At the end of the day, jodoh milik Allah. So itulah saya rasa yang terbaik. Jadi orang kata set tujuan dan goal kan, untuk apa nak berkahwin, kemudian perbaiki diri, usaha atas diri sendiri, dan insya-Allah Allah akan datangkan jodoh tu pada masa yang tepat. So next time kita akan jawab lagi soalan-soalan lain. Kalau siapa nak tanya soalan, nak tanya nak ceritakan pengalaman ataupun nak minta pendapat dan sebagainya, kami akan cuba bantu kan. Komen DM. Bolehlah komen ke, DM ke kan, ataupun kalau ada nombor telefon tu boleh WhatsApp ke, apa-apa tak kisahlah, apa-apa medium. Kita akan cubalah menjawab persoalan-persoalan ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di masa hadapan. Okay, bye. Assalamualaikum.